Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan. Nama saya Kristian Taniasan anak Mogi, berumur 17 tahun daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sejarah 2. Di sekolah saya memegang jawatan sebagai seorang pengawas. Dan cerita novel yang akan saya bawa hari ini adalah Kaki Tidur Skor A yang diterbitkan oleh Ain Maisara dan juga Azani Fitri. Yang buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dan mempunyai bilangan muka surat sebanyak 106. Cerita ini bermula apabila kakak kepada watak utama, Sarah, kakaknya mengalami keadaan kritikal dan dimasukkan kepada ward hospital ketika itu. Kakaknya sempat menghulurkan jersey pasukan bola jaring kepada adiknya dan mengharapkan agar dapat mencapai impiannya untuk menyertai peringkat kebangsaan bola jaring. Setelah 5 tahun selepas kejadian itu, Sarah berjaya menjadi seorang pemain yang handal di gelanggang. Dia merupakan kapten dan juga penolong jurulatih kepada pasukan bola jaring di sekolahnya. Jurulatih mereka membawakan satu berita yang baik, iaitu mereka terpilih untuk menyertai kejohanan peringkat negeri bola jaring di perempuan bawah 15 tahun. Lepas tu pada masa yang sama, Cikgu Kamaru membawa berita bahawa mereka diberikan syarat untuk menjalani ujian akademik sebelum mereka terpilih untuk menyertai pertandingan tersebut. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahawa sesiapa sahaja yang ingin menyertai pertandingan tersebut dapat juga menjaga keseimbangan akademik pada masa yang sama. Jadi, Sarah mulai bimbang. Kenapa dia mulai bimbang? Sebab walaupun dia memang handal bermain bola jaring di gelanggang, tetapi dia lemah dalam akademik. Tetapi yang bagusnya adalah dia mempunyai 3 sahabat, Jiha, Shura dan juga Mimi, yang bersepakat untuk membantu Sarah untuk lulus dalam ujian akademik ini. Banyak cara yang mereka pakai, antaranya adalah mengejutkan Sarah, sebab Sarah ini dia mudah mengantuk dalam kelas. Jadi setiap kali Sarah nak terlelap, mereka akan mengejutkannya. Ada juga mereka mencadangkan agar Sarah mengurangkan pengambilan makanan sebelum sesi tengah hari kelas, dan juga mengurut Sarah. Tetapi terutamanya bagi cara mengurutkan Sarah ini telah menyebabkan Sarah kesakitan seluruh badan kerana mereka terlebih menggunakan tenaga, dan menyebabkan Sarah terpaksa untuk cuti selama 2 hari. Dan pada cuti 2 hari ini, kawannya membawa nota kepada Sarah, dan melalui cara nota-nota ini dapat diperlihatkan bahawa Sarah dapat ada peningkatan dalam akademik. Malah dipuji oleh cikgu, "Wow, Sarah, awak ada meningkat." Tetapi pada masa yang sama, ketiga-tiga kawannya ini diberi amaran oleh jurulatih mereka kerana disebabkan mereka menggunakan terlebih masa dalam membuat nota untuk Sarah. Mereka kekurangan masa untuk berlatih dan mereka menunjukkan prestasi yang agak lemah dalam bola jaring ini, dan ini amat harus dielakkan kerana pertandingan sudah hampir. Jadi apabila mendengar kabar ini, Sarah mula berasa bersalah kerana telah menggunakan masa orang lain. Jadi dia membuat keputusan untuk membuat nota itu sendiri. Jadi dia belajar buat nota tu. Bila cikgu mengajar, dia ada mengikut, dia tak mudah terlelap dalam kelas. Jadi yang baiknya, pada satu kali itu jurulatih jurulatih memberi mereka melihat sebuah video. Dalam menonton video ini, mereka perasan bahawa Sarah akan fokus apabila dia menggerakkan bola itu. Jadi mereka memohon kepada cikgu untuk memberikan izin kepada Sarah agar memegang bola apabila dalam kelas. Setelah mendapat keizinan itu, setiap kali dalam kelas, Sarah akan memegang bola jaring dan menggerakkannya. Ini akan menyemarakkan semangat fokusnya apabila cikgu mengajar di depan. Dan
amat berkesan cara ini, dan pada akhir ceritanya mereka menang pertandingan persahabatan dengan Sri Damansara, kerana sebelum itu video yang ditunjukkan oleh jurulatih mereka adalah teknik Sri Damansara dalam permainan bola jaring di atas gelanggang. Dan mereka, apabila mereka menang berlawanan dengan Sri Damansara, bermaksud lebih banyak peluang untuk mereka menang dalam peringkat negeri nanti, kerana Sri Damansara merupakan juara pada tahun yang lepas. Jadi pada masa yang sama mereka juga semuanya lulus dalam ujian akademik tersebut. Jadi nilai mulia yang saya dapat melalui cerita ini adalah kita haruslah jangan berputus asa dan mencuba sedaya upaya. Seperti Sarah, walaupun kat depan tu dia banyak halangan dalam kita cakap meningkatkan prestasi dia, tapi dia akhirnya dia dapat juga cara dia. Contohnya buat Dota, dia menggunakan cara kinestetik, iaitu pergerakan untuk fokus dalam sesuatu perkara. Jadi yang selain itu, saya dapat belajar bahawa dalam sebuah pasukan itu kita haruslah mempunyai saling kepercayaan antara satu sama lain. Tidak kira antara jurulatih, guru ataupun rakan-rakan, kita saling membantu dan saling menjadi orang yang lebih baik. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.